والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Jeb ku apa sekarang? Lima bulan dah. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, kita sekarang faidatun. Hazihi faidatun. Faidah. Tengok. Ini satu faidah. Ini satu perkara yang berguna. Sebenarnya diri benda tu berguna. Bukan berguna untuk diri dia. Berguna untuk kita tu lah. Bukan diri dia. Kalau faidatun ni, diri dia sendiri tu ada faedah. Cuma maksud dengan faedah ni, benda yang berguna kepada kita. Yani haza amrun mufidul laka. Ini satu benda yang memberi faedah ia akan dikau. Benda yang berfaedah bagi engkau. Benda yang ada guna lah. Kalau kita pandai kira, pandai ambil faedah, dia dapat guna, dia kata. Hadza amrun mufidul lak. Ini satu faedah. Kata musannaf rahimahullah, cuka yang jadi daripada lahang atau barang sebagainya suci dengan itlaq. Tu cuka tu kita letak jadi mubtada. Batu suci tu jadi khabar dia. Suci tu khabar dia. Duk situ. Jadi bermula cuka. Kena cuka dah. Cuka mana? Cuka yang jadi, yang terjadi daripada lahang. Cuka yang terjadi daripada lahang. Apa lahang? Tu lahang tiga apa? Tulis situ. Lahang ialah tuak yang dimasakkan dan direbus hingga dekat jadi menisan. Tu lahang. Ada juga tuak demo rebuh. Ambil tuak tu lah mari rebuh. Masak rebuh. Lepas tu nak pekak dah. Dia dekat pekat nak jadi nisai. Tak jadi nisai lagi. Dekat-dekat nak jadi menisai. Orang panggil lahang tu. Tu. Maka lahang tu duk lama-lama jadi tuak juga. Jadi cuka agak. Lahang tu tak banyak malam pun jadi cuka agak. Maka saya kata cuka yang terjadi daripada lahang atau barang sebagainya sebagai lahang tu. Barang sebagainya ni barang yang sepertinya seperti lahang. Macam-macam lah kita kata apa. Ambil jenis-jenis tuak apa-apa. Mari rebuh dekat-dekat jadi menisai.
Maka cuka yang terjadi daripada lahang atau barang sebagainya itu lahang ke apa? Nam tanที่เอามาต้มแล้วก็มันใกล้เอามาต้มให้สุกแล้วก็มันใกล้จะข้นกลายเป็นน้ำตาลแว่นละแต่ยังไม่เป็นแว่นมันเป็นน้ำตาลที่ข้น Lepas tu lama-lama tu jadi cuka juga, tak lama-lama pun. Maka kata dia cuka yang jadi daripada lahang atau barang sebagainya tu khabah. Suci, yani suci iyo. Suci. Cuka hak jadi daripada lahang pun suci iyo. Suci. Suci itu dengan itlaq, dengan semata-mata suci. Tu. Orang panggil dengan tidak kait, makna asalnya dengan tidak bersyarat apa-apa. Dengan itlaq ini dengan tidak ada syarat apa-apa. Suci semata-mata. Saat โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆอะไรแบบนี้สะอาดตลอดsuci semata-mata apa makna itlaq ni tafsir makna itlaq sama ada ni nak tafsir makna itlaq tu ni suci semata-mata orang panggil hei cukup jadi pada lahang ni suci semata kok mana kata semata ni sama ada dimasukkan di dalamnya dalam lahang tu sama ada dimasukkan dalam lahang tu sama ada kita bubuh dalam lahang tu suatu yani akan suatu nak ifa'il bagi dimasuk kalau suatu tu kalau kita ngaji nahwu apa nak ifa'il sama ada dimasukkan di dalamnya dalam lahang tu akan sesuatu walaupun kita bubuh barang dalam tu tak apa hak tu suci semata atau tiada yani tiada dimasukkan suatu atau tiada yang tiada dimasukkan suatu. Ya asalnya jangan lupa. Tuak masai tu, tuak tu kaya gila tu. Kalau kita masukkan kayu, ingat tak? Kita bubuh kayu dalam tu. Lepas tu bila cuka, bila tuak tu klik jadi cuka, tu balik jadi cuka tu najis. Najis dengan sebab apa? Sebab kayu tu. Sebab kayu tu. Tapi lahang tak. Lahang ni bila kita masuk kayu tak masuk kayu pun bila balik dicuka suci semata cuka tu. Ya suci semata. Sebab diri lahang tu ya suci dah. Tu. Bahaya kedak. Ya kata suci dengan itlaq sama ada dimasukkan di dalamnya dalam lahang tu sesuatu atau tiada atau tiada dimasukkan sesuatu. Nak bubuh barang mencepatkan jadi cuka atau tidak hak tu suci semata dia. Suci semata. Sebab apa suci semata-mata tu? Kerana ni ilat pada suci. Suci itlaq dia kata suci semata-mata. Sebab apa? Apa alasan? Apa alasan dia? Boleh kata suci semata-mata tu? Ilat dia kerana lahang atau barang sebagainya itu kerana bermula lahang mubtada. Jadi khamat tu khabar. Kerana bermula lahang atau barang sebagainya sebagai lahang, barang yang seperti lahang tu. Lahang-lahang ni jadi khabar. Jadi mabuk. Lahang pun jadi mabuk juga. Mabuk tu jadi khamar tu dengan dipermalamkan. Dengan sebab dipermalamkan. Dipermalam jadi ditaruh beberapa malam. Mana gitu. Dengan dipermalam jadi dengan ditaruh beberapa malam. Lahang ni bila kita tak walau kita rebuh dah pun kita tak banyak-banyak malam pun jadi mabuk juga. Tu dia. Tu jadi mabuk. Lepas tu jadi mabuk. Lepas tu kembali jadi cuka juga. Oh, jadi kot tu. Ni payah juga ni. Kita orang panggil bukan ahli menyadak tu ya payah. Ayah kadang kita tanya puak-puak ahli menyadak. Duduk kot benar tak apa. Tu. Barang sebagainya. Jadi khamat dengan dipermalamkan dengan sebab ditaruh beberapa malam. Niต้องไปถามไอ้พวกที่ขึ้นน้ำต้นตาลชาวนาYa pana. Sebab apa jadi khamar tu? Allah.
Tahu di mana kata jadi khomat? Dengan dipermalamkan. Kerana ni ilat pula pada jadi khomat. Kalau dia tanya, gana jadi mabuk pula, rebuh dah. Rebuh dah pun jadi gila pula. Tahu di mana kata jadi mabuk, jadi khomat? Kerana ni ilat kepada jadi khomat. Kerana kata dia, kerana sudah dicubakan ahlinya. Kerana sudah dicuba oleh ahlinya. Nyo lahang. Ahli lahang. Iaitu ahli orang yang menyadap tu lah. Ahli menyadap. Caura ti kentan. Kentan nak. Dia mau cuba dah. Dia mau tera dah. Kerana sudah dicuba oleh ahlinya. Ahli bagi lahang tak ni tu. Cuba tu beberapa kali. Banyak kali dah duk cuba mari. Tak lama-lama jadi gila juga. Akhirnya lama-lama jadi cuka juga. Jadi cuka juga. Ikut tu ini dah. Ni masalah ni je kena pergi. Dah. Jetak berapa malam ni kena cek belakang ni. Wasa nak pergi tanya pula orang kampung. Orang kampung-kampung tu kena kita tanya. Lahang tu tak berapa malam. Tapi golek orang tak buat dah lah. Cukur daripada lahang ni. Learning ni. Tu. Dia mau pakai rebu buat ni sekeret lalu dah. Rebu buat ni sekeret. Duk kita tengok dia mau rebu tu ni sekeret dia mau rebu lama. Lepas tu jadi pekak. Bila jadi pekak tu rebu lagi rebu siapa jadi ni kita tu. Lepas tu buat dalam itu dia apa? Ada sarai dia. Keret tu. Kita tengoklah sana tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala. Ni habis dah bab. Allah, lama. Lama dah. Bermula segala taharat yang hasin dengan yang menyucikan 4 perkara. Yang tersebut pada perhimpunannya 4. Apa? Tu. Kita nampak mudah ya, tapi payah juga. Ibarat dia. Bermula segala taharat. Ni buat kesimpulan dah ni. Nak sarup dah. Bermula segala taharat. Segala, apa dia? Segala cara buat menyuci. Tu taharat gitu. Segala cara buat menyuci. วิธีการทำความสะอาดทั้งหลาย dia kata dia bermula segala taharat, segala cara buat menyuci dah. Cara buat menyuci. Taharat mana? Sifat kepada taharat. Segala taharat yang hasil, yang terjadi dengan, yani dengan sebab yang menyucikan, dengan sebab perkara yang menyucikan. Takdir molek, takdir molek. Bermula segala taharat, segala buat menyuci. Buat menyuci mana? Yang hasil, yang terjadi. Yang hasil dan terjadi dengan sebab perkara yang menyucikan. Kok tu. Nak tanya sikit. Ngaji mari dah. Apa benda tik yang menyucikan? Apa tik perkara yang menyucikan benda lain? Apa tik? Air. Satu dah. Tanah. Satu, dua. Berubah khoma jadi cuka. Berubah tu pun menyuci juga khoma dah. 2, 3. Habis dah? Samuk, penyamuk. Penyamuk. Samuk memalingkan benda daripada najis kepada suci. Perkara tu, benda yang menyuci tu. Ingat oleh? Ingat tak tu? Yang menyuci. Benda yang menyuci. Sekali lagi, suruh ayat demo ni. Demo nak tulis. Takut setengah-setengah nak tulis. Satu, benda yang buat menyuci tu siapa? Air. Waktu asadah. Yang kedua apa? Tanah. Termasuknya naji mughallazah apa semua dah. Yang ketiga, berubah khoma jadi cuka. Diri berubah tu pun menyucikan khomat.
Asalnya khamar tu najis. Tapi bila berubah dia cuka, berubah tu menyucikan khamar tu. Jadi cuka tu bersih. Dengan syarat yang tertentu lepas dah. Yang keempat, samuk. Samuk ni maksudnya bagai ke apa? Memalingkan benda yang najis kepada suci. Tu. Paling. Asalnya bangkai, ke kulit bangkai tu najis. Ambil mari samuk. Jadi suci. Paling najis jadi suci. Tu hidup masuk dalam yang menyuci. Kalau begitu, kata musannaf, segala buat menyuci yang terhasil dengan sebab perkara yang menyuci. Perkara menyuci mana? Yang 4 perkara. 4 perkara tu sifat kepada benda yang menyucikan.สิ่งที่ทำความสะอาดทั้ง4ประการ4 perkara. 4 perkara hak kita dah baik saat ni tu dah tu. Hak tulis tu dah tu 4 perkara tu. Kali itu dia kata, segala buat menyuci, segala taharat yang terjadi dan terhasil dengan sebab perkara yang menyucikan yang 4 perkara tu. การทำความสะอาดที่เกิดขึ้นด้วยกับสิ่งที่สร้างความสะอาดทั้ง4 4 perkara. 4 perkara mana? Yang tersebut pada perhimpunannya. Yang tu sifat pada 4 perkara. 4 perkara, si perakan tu yang tersebut pada perhimpunannya. Perhimpunan apa? Perhimpunan apa ni? Perhimpunan apa? Sebut pada perhimpunannya, perhimpunan benda yang menyuci itu. Dia sebut dah dulu. So, 2, 3, 4. Habis itu. Tak baik lagi. Ya mungkin tak ada khabar lagi. Bermula segala tu muktada. 4 tu khabar dia. Empat. Pula. Allah, sekali lagi. Bermula segala buat. Payah juga mengaji dah. Hak kata payah-payah tak boleh lawan mengaji. Mengaji ya payah. Tak payah. Dia mau kata wak kereta ni payah. Payah pun. Tak ada payah ni. Star-star ya. Apa-apa hak dia mau kata payah. Mudah ya. Bila berbanding dengan mengaji. Mengaji ni dia nak boleh sesuai. Dia banyak syarat. Dia banyak syarat dia. Sekali lagi. Dia mau faedah. Tengah faedah ni dah. Sekali lagi. Bermula segala taharat. Segala cara buat menyuci. Cara buat menyuci. Witikanทำความสะอาด. Yang hasil. Yang terjadi dengan sebab benda yang menyuci yang 4. Hak sebut mari dah. วิธีความสะอาดซึ่งเกิดจากสิ่งที่สร้างความสะอาดทั้ง4ที่ผ่านพ้นมาแล้ว Cara buat menyuci itu ada berapa? 4. Ialah 4 perkara. 4 perkara ni cara buat menyuci. Satunya apa? Wuduk. Ambil wuduk. Wuduk dengan apa? Air. Dah. Saya tu ke? Tu. Kadang-kadang tak ada air pakai tanah. Tu lah. Dah itu. Benda awak suci 4 tu. Lepas tu 4 perkara tu boleh buat gapo tik. Boleh menyuci gapo tik. Taharah dia tu. 4 perkara. Ada 4 tak lepas pada 4 perkara ni. Pertama, wudu. Ambil air semaya. So, ingat dulu. Hak ni kepala dia ni. Kedua, ghuslun. Apa ghuslun? Yakni mandi. Mandi wajib. Maksud dengan mandi ni mandi wajib. Kerana mandi biasa tak kena apa je muka tak ada cemar apa. Tak ada hadas apa mandi biasa ni. Nak mengangkat hadas. Pakai mandi wajib. Macam ghus. Kalau ghus ni basuh tak? Kedua ghuslun yakni mandi. Ketiga tayammum. Ni pakai apa? Pakai apa? Tanah. Panah tu. Keempat, menghilangkan najis.
Izalatun najis. Menghilangkan najis. Menghilangkan dengan apa? Menghilang dengan air dah. Ada juga menghilang dengan tanah tak? Ada menghilang dengan samuk. Tengok. Ada menghilang dengan cara berubah tak ni? Berubah khamar yang dicukur. Menghilangkan juga. Tu. Letih weh. Bahaya redak tu. Main dengan buriyah. Main dengan buriyah. Sedap tapi wah, ya aku malah nak mengaji. Malah nak mengaji. Teka duk muda ni ngaji hak payah ni. Teka otak muda ni usaha ngaji hak payah. Sebab bila tua dia payah dah nak mengaji hak payah. Dia nak kira nak mengaji hak mudah ya. Orang tua dia tak fikir dah benda payah-payah. Dia malah otak dia penat. Tapi teka muda ni usahanya ngaji hak payah-payah. Sungguh tidak usaha. Mantik apa nahu sorag apa usaha yang masa ni. Teka ni. Mantik mani bayar badak. Usaha yang ngaji. Yang manis sungguh. Bila reti dia tu manis. Ilmu alat ni ilmu semangat orang panggil. Ilmu semangat. Kalau tak ada ilmu alat, tak ada semangat nak ngaji. Tak ada semangat. Yang ngaji saya reti. Bila reti ilmu alat, dia ada semangat lagi nak ngaji lama-lama. Sebab tu ilmu alat ni ilmu semangat. Usahawi reti ilmu semangat tu. Tu. Sudah. So kata, aku tua dah. Nak kutip pekoh-pekoh. Kena ngaji juga lah. Kita tak tahu kata Tuhan nak bila kita. Tak tahu. Setengah orang Tuhan nak tahu yang ke-10. Dia nampak lagi. Setengah orang tu duduk 20 tahun tak nampak apa lagi dah. Duduk gitu. Banyak kita masuk dalam dulu. Kita sang rung dukung kakak lagi. Dulu pada kita 10 tahun dah. Kita baru mari duk mengaji ya. Sang berat. Sang kita berat. Ya benda ni Tuhan nak siapa kita tak tahu. Bila kita nampak kita sang tu kok, gaduh tak dia pun. Mula nak mengaji nahu semula. Pupuk hak 10 tahun dah pun. Nampak rung adik-adik sang dah ni. Bayangkan mai. Ni pupuk ni nak sang rung kakak-kakak aja ni. Pupuk ni. Dah. Sang pun yang gaduh uti ni uti. Pula-pula 8 bulan uti. Sang nak jejak sampai satu straight lagi. Baru nak sang boleh. Ni dah 4 bulan uti lu. Pas start mula, 4 bulan pula uti pula. Bila nak boleh sang? Tu. Tengok kata musannif rahimahullah ta'ala. Dia kata keempat menghilangkan najis. Kalau gitu orang tanya, samuk ni menghilang najis kok mana? Aku tak nampak weh. Nak ambil trik burung mari samuk. Duk najis itu, tak ada menghilang apa Dia kata masuk juga dalam menghilangkan najis. Dengan makna ni han kepada menghilangkan najis. Allahumma salli ala Muhammad. Menghilangkan najis ni dengan makna dengan maksud ด้วยกับความหมายที่ว่า dia kata. Kan ทำความสะอาดการขจัดนาจิสนี่ด้วยกับความหมายที่ว่า dengan makna yang melengkapi sifat pada makna tu. Menghilangkan najis, han kadang menghilangkan najis itu dengan maksud makna yang melengkapi, yang meratai dan umum bagi ihalah, akan ihalah. Jadi masuk juga ihalah tadi. Apa ihalah? Ihalah tu bahasa Arab. Bahasa Melayu kita memalingkan. Tu tafsir dah tu. Tafsir makna ihalah dah. Memaling. Tu pun tak faham lagi memaling. Memaling apa? Maksud memaling yakni memalingkan daripada najis kepada suci. Wasa bayar-bayar dah. Memalingkan daripada najis kepada suci. Gapo dia? Cara lagu mana? Memalingkan daripada najis kepada suci. Samuk ni sebenarnya dia bukan menghilangkan najis. Samuk ni nak hilang najis ke mana? Kadang-kadang kita ambil trik burung tidak sama. Ambil najis tu pergi samuk. Najis duduk najis situ.
Kulit pun ada najis itu. Ya tak hilang, najis tu ada. Tapi bila basuh, suci kulit. Sebab apa? Sebab ia paling dah daripada hak najis tu kepada suci. Ha. Nampak tu tak? Boleh? Tak payah. Payah tak? Mudah hak satu lagi. Mudah kok sok kosono ya, tak suruh tu. Kosono bakal bulat-bulat gitu je, masuk gitu. Lepas pula nak ambil robot dah. Dah. Keempat, menghilangkan najis dengan makna, dengan maksud yang melengkapi, yang meratai bagi ihalah. Tulis itu melengkapi, yakni buat gitulah, di melengkapi yakni maksud dengan menghilangkan najis itu termasuk juga memalingkan daripada najis kepada suci. Memalingkan daripada najis kepada suci. Itu dia. Kerana jikalau tidak berkata begitu, tentu diiktiradkan pada umpama tahi yang diguna untuk bersamuk kulit. Tu. Habis itu, hak tu lepas dah masalah dia. Tak sepanjang lebar dah ni. Tengok kepada kepentingan dia tu, bukan kata nombor satu dah leh. Ni dia maksud dia ya. Melengkapi bagi ihalah. Apa ihalah? Memalingkan. Seperti, ni nak misal bagi ihalah. Seperti, dia kata, nak misal. Cara ihalah ni, seperti kulit yang disamuk. Bukan dimasak tu, disamuk. As-zahirnya disamuk. Seperti kulit yang disamuk. Tulis itu pula, kulit yang disamuk tu. Wak taprek sikit tak apa. Wak pada kulit yang disamuk. Maka kulit yang disamuk itu, dikatakan memaling daripada najis kepada suci. Bukan menghilangkan najis. Tetapi dimasukkan juga pada maksud menghilangkan najis. Tetapi dimasukkan juga pada maksud menghilangkan najis. Habis itu. Dah. Pakat tok masuk dalam bagai menghilangkan najis juga. Sebab apa? Sebab bila basuh kulit jadi suci. Supaya jadi asalnya bangkai. Kulit bangkai tu najis. Dah. Nah itu dah. Bila kita ambil najis atau ambil apa mari sama-sama
Kulit bangkai tu kembali jadi suci. Tapi suci tak suci sungguh lagi. Dihukum supaya kain kena najis gitu je. Basuh kulit semula, suci. Suci. Kau nanti siapa masa dia? Ni kita kecek bab wuduk dulu depan ni. Maka kata musannif dan sonyo yakni sungguhnya dia kata. Aku ni musannif Syekh Daud kita rahimahullah taala dia kata. Dan sonyo sungguhnya aku ni masuk yakni mulai. Masuk dengan makna mulai. Apa ni af'al syuru' ni. Dan sungguhnya aku ni Syekh Daud kata aku nak mulai pada menyatakan dia akan segala taharat dah. Taharat yang 4 tadi tu. Aku nak menyata dah lah. Aku nak mula menyata dah. Macam cara atibai lah. Menyata tu takluk kepada menyata. Dengan tertib. Menyata dengan mengikut aturan susunan. Mengikut susunan. Nak menyata bab wuduk dulu. Lepas pada bab wuduk nak catat apa? Bab mani wajib. Lepas pada bab mani wajib nak menyata bab tayamum. Selepas tayamum nak menyata bab menghilangkan najis. Mengikut aturan. Aturan tu pun musannaf tiru daripada aturan kitab tahrir. Yauyat dah di awal-awal kitab mula. Di sisi susunan ni aku tiru kitab tahrir. Itu. Hak Syekh Zakaria Ansari tu. Pada menyatakan sebab tu orang nak baca kitab ni dia kena ada tahrir. Cara tahrir so buat pelago. Lepas tu hasyiah zaman. Dua. Tu buat pelago hak tu besar-besar. Yang ketiga ada apa dia Abu Jeremy. Fathul Wahab apa tu. Tu 3 4 5 buah ni kena pelago keliling kitab ni. Nak faham dia. Ada. Apa nanti makan masak tak pada. Tu pun nak ramah lagi. Masak kerah lagi. Masak dah daging tapi rebus tak lama tu kan jadi masak kerah lagi. Dah. Ya juga. Aku masuk pada menyatakan dia dengan tertib. Iaitu apa dia ni Iaitu segala taharat yang 4 tu. Tu dia. Kataku. Nak mulalah. Iaitu segala taharat yang 4 tu. Kataku ialah perkataan aku. Aku nak kata dah ni. Mana? Babul wudu'i. Ni perkataan aku ni nak mula. Babul wudu'i. Ini suatu bab. Yang kata. Babun. Hazal babu. Babun. Yang kata. Ini suatu bab. Pada menyatakan kaifiyat wuduk. Tengok ayat takdir. Pada menyatakan, pada menerang, menjelaskan kaifiyat, cara-cara wuduk. Mengambil ayat semaya. Wuduk tu bahasa Arab, bahasa Melayu kita, make air semaya. Make air semaya. Make apa air semaya? Air semaya. Lagi make apa? Make air untuk semaya. Tu. Make air semaya. Nam lamat. Nam เพื่อที่จะละหมาด tu make air untuk semuanya. Kecek bahasa orang kampung kita. Tapi sekarang ni kecek berwuduk dah. Berwuduk gitu dah. Pada menyatakan kaifiat dan cara-cara berwuduk. Habis itu. Nak kecek bab wuduk. Baca lagu mana wuduk dengan dhammah wawnya. Dobik pula kita Arab pun. Keadaan wuduk ni dengan dibaca. Baca itu. Keadaan wuduk tu dibacakan dengan dhammah. Dengan baris depan wawnya. Waw bagi lapar wuduk. Kita baca wuduk. Baca wuduk. Jangan baca wadu. Baca wuduk. Kerana ada juga wadu. Tapi makna lain pula. Baca dengan dhammah waw dia. Apa ia wuduk dengan dhammah waw tu? Nama. Iaitu wuduk tu. Khabar bagi mubtada mahzuf. Iaitu wuduk dengan dhammah waw tu ialah nama, satu panggilan bagi perbuatan. Satu nama, satu panggilan bagi perbuatan. Kalau wuduk, kena kepada perbuatan. Kena kepada kan katham. Bila sebut kata wuduk, ชื่อของการกระทำหนึ่ง
Nampak orang duk komok gluk basuh muka. Ambil nak basuh gosok. Ha tu wuduk. Wuduk tu kena ke diri mi ais maya tu dah. Kan ketab awal lama tu dah. So, iaitu perbuatan tu gapo? Perbuatan di sini tu apa benda? Kan kata nanti ni ke arai tiwa ni. Iaitu perbuatan tu ialah memakai ayat pada anggota yang tertentu. Memakai ayat, pakai. Maksud pakai ni menyampai ayat. Tak pakai pun tak apa kalau ada ayat jatuh hujan mari. Kita halau tangan ya. Maksud dengan memakai, menyampai. Mensampaikan ayat. Maksud dengan isti'man tu apa? Apa dia? Maksud dengan isti'man? Isal. Menyampaikan ayat. Iaitu memakai, mensampaikan ayat pada anggota yang tertentu. Maksud anggota yang tertentu, yakni anggota-anggota yang empat. Yakni anggota-anggota yang empat. Anggota wuduk ada apa? Ming. Ada apa? Anggota wuduk ada apa? La ilaha illallah. Oh, ya tak ning. Allah. Anggota wuduk ada apa? La alhamdulillah. Orang tak ingat. Royak dah. Ni galik, dalil kata galik. Oh, sedap ngaji tu galik molek dia kata. Bukan galik kau ngaji, galik kau fikir kau luar. Bukan ngaji sedap, galik dengan ngaji tu dak. Galik dengan benda lain. Tu. Dah. Nama perbuatan iaitu pakaikan air pada anggota yang tertentu yang empat tu. Kita ambil air basuh muka, ambil air basuh tangan sampai siku, ambil air basuh sebahagian juzuk kepala, ambil air basuh kaki sampai mata ketek. Ambil air basuh tu orang panggil wuduk. Tu kena ke diri buat tu. Perbuatan tu wuduk dengan dhammah waw. Nampak tu dah? Dimulai han keadaan memakai tu. Han keadaan memakai air tu. Dimulai kan. Jadi dimulai akan dia lah. Akan memakai tu. Dimulai kan dengan niat. Mula dengan niat. Nawaitu tu lah. Nawaitu. Niat dalam hati tapi kecek yang nawaitu tu. We nampak kata niat. Tu kita mari rumah ni nawaitu belakang dah. Ada orang kacak lagu tu nawaitu. Orang Malaysia ni kacak nawaitu lah ni. Kita semua nawaitu belakang dah ni. Maknanya niat mari belakang dah. Nak orang ngaji. Nawaitu belakang dah ni. Kalau itu mula dengan nawaitu. Dimula dengan niat. Niat wuduk tu lah. Habis kat tu. Lepas tu, bila sebut dimula dengan niat, diakhir dengan apa? Ya tak royak. Dimula dengan niat, disudahi dengan sudah hingga tertib. Jadi tertib ni kena akhir pula sekali tertib. Kau mana? Aduh pening situ. Dimulai dengan niat, disudahi dengan apa? Sudah hingga berhenti. Berarti selama tak berhenti lagi tak sudah lagi lah. Basuh kaki. Basuh 5 kali, 6 kali, 7 kali. Tak berhenti lagi. Tak sudah lagi lah wuduk tu. Sudah dah. Sudah dengan basuh kaki. Bila sudah dibasuh kaki, hasil tertib di situ. Yang kata sudah dengan tertib. Sebab mula dengan niat tu pun berserta dengan basuh muka dah. Mula dengan niat tapi berserta dengan basuh muka. Tu satu. Lepas tu sudah dengan basuh kaki. Bila basuh kaki sudah lah wudu. Tak gitu ke, Abah? Allah, sudah dengan berhenti. Kot tu juga. Niat wudu boleh tadi. Niat wudu basuh muka. Nak boleh nak nanti ngaji, dah? Malah nak royak. Ngano ni. Niat dulu, niat ponok lagi dah. Nak ambil wuduk dah. Lepas tu khabar bagi teluk muka lu lah. Lekolah tak? Tak nak niat dah. Boleh tak gitu? Oh, Nanti. Nak siapa lebat niat?
niat dulu boleh ke tak? Dia buat lagu tu sokmo. Ha? Dia buat lagu tu main sokmo kah? Tu. InsyaAllah kena ngaji tu. Sebab tu ada ngaji teka ni. Allah, jangan nanti ngaji teka tua. Nyanyo. Orang tua tu nyanyo. Dia tua dah. Tua dia tu. Dia tahu kata nak mati dah. Bila nak mati sesat. Wasa nak buat amal ibadat banyak. Bila buat amal ibadat dalam hati tak erti tu, sekabut perut. Allah. Orang tua. Nak mati. Kena dekat masjid dah aku ni. Kena pergi awal sebah dah. Kena semaya dah. Tapi dalam hati tu, tahu kata buat dengan tak erti. Tahu kata buat dengan tak gagal-gagal gitu je. Tu serabut. Orang tua ni serabut ada kita lagi orang muda. Serabut lagi. Dia buat amal dalam hati tak erti tu. Yo, tak puas hati. Tapi nak berhenti pun, nak mati dah. Tak buat langsung pun, rasa, aku nak mati dah, kena cedek amalan. Tapi buat amalan pun rasa, Allah, tak puas hati. Waktu dah tak mengaji yang muda tu. Kisnya. Kata gitu kat orang tua. Waktu dah tu, tak mengaji yang muda-muda tu. Tu. Kata atik wis sedih. Tapi ngajar dia atik lah. Ngajar dia. Kena? Kata-kata lari. Dia kata, hak tu dah aku suruh mengaji ke muda tu. Dia kata kelik. Dia kata kita kelik. Allah. Kita tak jadi soleh pun usahawi anak jadi soleh. Sebab anak soleh tu jadi jariah juga untuk kita. Lagu tu. Orang tua. Anak lekat orang tua ambil tanah pergi gada. Gada tanah siap, tak nak tebuh. Nak tebuh tak boleh, 1,000 lebih. Anak duk ngaji ponok molek oyak, anak kata, mek atok gada tanah ni. Menggigi hijau, mari tebuh. Gada duk kacau mengoyak hok ngaji. Nuk adik kakak 4-5 orang lagi duk kerja membuat oyah nu. Ya pakat mengoyak hok ngaji tujuan nak hok ngaji ni berhenti. Di sisi mereka tu orang hok ngaji tu rasanya tak ada harga. Tak ada kerja pun. Baik mungkin kerja tu. Kakak tak ada belaka dah. Mungkin kerja tu lah. Kerja memang itu tebu tanah mek ni. La ilaha illallah. Jadi gitu lalu letih. Ni rasa nak kata tu. Adik kakak semua pun kena tanggung. Satu soalan. Tanah ni tanah pia. Saka ke tanya ku. Kalau tanah ku dah tak apa aku nak pergi kerja untuk tebu kelik. Tapi kalau tanah saka, kena pakat-pakat kerja untuk nak tebuh lah. Ya moga ada bagi, jadi hak kita belaka. Kena orang kita berat atas hak ngaji ya. Hak ni masalahnya. Masalah hak kawan nak mengaji seekor dua. Jadi jahil dengan sebab orang tua pula. Sedih tak tu? Allah letih. Kau nak kita seekor dua dah. Heret je. Tu masalah ujian banyak orang ngaji ni. Ujian banyak. Maka dia kata memakai ayat pada anggota yang tertentu dimulai dengan niat dan iaitu wudu. Iaitu wudu dengan buat gitu. Iaitu wudu dengan makna perbuatan ni. Gitu. Iaitu wudu dengan makna perbuatan ni. Wudu dekat kuamai kan tingkan katam ni lah. Wudu dengan makna perbuatan, basuh muka, basuh tangan ni lah. Hak ni lah ialah yang dikehendak di sini. Yang dikehendak ialah makna yang dikehendak di sini. Di sini jadi pada ini bab. Pada bab ni. Maksud dengan wudu dalam bab ni ialah wudu dengan makna perbuatan tu. Nampak tu dah? Di sini. Dikehendaki di sini pada ini bab. Habis kat tu. Ingat gitu dulu. Baca wudu dengan makna kerja buat. Kerja buat ke apa? Ambil air. Tok tas muka.
Ambil air, basuh tangan. Ambil air sapu kepala. Ambil air, basuh kaki. Tu makna wudu. So, dan dengan dipatahkan wawunya. Dan ni atop kepada dengan dhammah waw. Tapi kena kecek baik lain pula. Dan dia belik molek tu sebenarnya. Sebenar lapar tu nak dobik baca tak boleh dimula lagi. Kalau baca wudu, dia kena dhammah waw semata. Kalau baca wudu dengan patah waw. Tapi nak atas hak tulah jadi belik. Kerana seolah kata gini. Dan wadu dengan dipatahkan wawnya. Waw bagi wadu. Bukan bau wudu tak. Kalau waw bagi wudu, nak patah lagu mana dia dhammah dah. Boleh ke semata tulah waw tik, dhammah tik, patah tik? Mustahil. Kerana mana-mana so. Cuba betul-betul tengok ni. Wah tu nak musik patah dan juga dhammah dalam masa tu lah. Boleh. Cuma kalau capur pula nak pergi ikut lain. Dalam ilmu tajwid tu pergi ikut lain pula. Ya mahu rupa ismam lah apalah semualah. Ya mahu buat capur dah tu. Ya tak ada mana-mana so. Tak ada mana-mana so dah tu. Dah. Maka kata dia, dan dengan dipatahkan wawnya waw waduk tu. Apa makna waduk pula? Nama bagi ayat, dia kata. Iaitu waduk tu. Khabar bagi mubtada mazum. Iaitu waduk tu, ialah nama bagi ayat. Kalau waduk tu kena kepada ayat tu sendiri. Kalau baca waduk tu ialah ayat. Kalau wudu tu kena ke perbuatan basuh tu. Nampak tak dah? Wudu ialah perbuatan basuh. Kalau wadu kena kepada apa maksud dengan wadu? Ayat. Ayat mana? Bukan ayat qalah tu. Ayat yang dibuat, yang diambil buat wudu. Jadi dengan dia. Ayat yang diambil buat wudu dengan dia. Ayat kita cebok mari untuk nak berwudu. Nanti tak kena apa tidak orang alamat. Nam nak kata wadu. Bukan air telaga tu, bukan air sungai tu. Air kita nak guna buat air semaya tu orang panggil wadu. Asal orang panggil ma yutawaddau bihi. Benda yang diberwudu dengannya. Dengan barang tu. Apa ma? Barang. Itulah. Yang diambil buat wudu dengan dia. Tu. Ni dah habis baca weh. Tak ada masuk isi lagi baru nak koyak kulit. Koyak kulit dulu. Katakin, ada lagi. Orang banyak lapis sangat. Katakin, kata setengah ulama di sini ulama fiqh dan ulama lughah lah dah. Ulama lughah lah juga. Katakin, kata setengah ulama dengan dipatahkan wawnya. Dengan dipatahkan wawnya. Waw bagi wadu. Baca patah waw. Pakai patah waw je. Dikatakan bagi keduanya. Dikatakan, jadi digunakan. Dikatakan, jadi digunakan lafaz wadu tadi. Dikatakan digunakan bagi keduanya. Apa keduanya? Yakni bagi nama perbuatan dan nama bagi ayat. Dan nama bagi ayat yang dibuat wudu dengan dia. Nama bagi ayat yang dibuat wudu dengan dia. Ni setengah ulama kata, tak tahu kira banyak. Pakai wadu belaka. Wadu belaka. Mi'ai semaya pun wadu. Air tu pun wadu. Setengah ulama kata. Tengok tu. Ni nikir yang ketiga dah ni. Yang ketiga. Musannaf susung. Kalau kita kecek turut akal kita. Turut otak kita. Gana tak kecek hak dhammah dulunya? Dia susun tertib dia. Dia ada do'eh. Dia ada hak do'eh suk. Do'eh suk ni. Ni. Pendapat dia ada tiga lah sini ni. Masalah lapar ni. Tiga. Pendapat yang pertama. Kalau perbuatan
Du dengan domoh. Ini perbuatan. Kalau wa ayat yang digunakan berwuduk. Ni beza. Pendapat yang kedua, hai waduk belaka. Dua-dua tu waduk belaka. Waduk. Perbuatan tu pun waduk. Ai tu pun waduk. Pendapat yang ketiga kata, hai domoh belaka. Perbuatan tu pun wudu. Ai tu pun wudu. Pendapat yang ketiga ni sedo'eh-do'eh. Ad'af. Kalau tengok lagi kitab kata ad'aful wujuh. Sedo'eh-do'eh wajah yang tiga ni, hak ni yang sama. Sebab tu musannif takhirkan domah tu. Takhirkan domah. Boleh faham tak tu? Di segi baca hak dak masyhur kitanya wu dengan wuduk hak ni. Kalau wuduk tu kena ke tu wuduk. Ai tu wadu. Kena dah ha. Tu. Molek dah tu orang Melayu terjemah kata wuduk ni ambil air. Ambil air semaya. Ambil air untuk semaya. Ambil air. Ambil buat apa? Basuh muka. Ambil air basuh tangan. Ambil air sapu kepala. Ambil air basuh kaki. Ambil air itulah kena ke wuduk. Tak itu? Tu wuduk dah. Ambil air. Bukan air. Tu. Gimik air semaya lagi. Gimik air semaya tu. Tu wuduk dah. Kalau air semaya ada lagi. Tu kecek lah pula. Tak kena. Air semaya tu suku. Kecek, hak tu kecek jadi air semaya tu ganti wuduk ke dah? Air semaya maknanya masih suci tak lagi. Ke berhadah dah. Tu tak apa kau kira. Balik pening. Kata musannif rahimahullah taala. Katakan pula, kata setengah ulama pula, ni yang ketiga. Katakan kata setengah ulama dengan dhammahnya, dhammah waw. Pun tu tak sih. Dengan dhammahnya, dengan dhammah waw. Dhammah waw. Kata setengah ulama tu dengan dhammah waw. Baca wuduk belaka. Dikatakan, digunakan lafaz wuduk tu bagi keduanya. Keduanya tu rujuk kepada hak tadi juga. Keduanya, yani bagi nama perbuatan dan nama bagi ayat yang berwuduk dengan dia. Faham tak tu? Kata setengah ulama. Ni yang ketiga ni lah sedo'eh-do'eh wajah. Tak apalah do'eh pun ada jalan. Biar ada jalan. Tak labur lagi pun. Batas merah pun ada jalan. Tu. Habis itu dikatakan bagi keduanya pula, yang ni juga. Itu dah. Tu juga. Dikatakan bagi keduanya juga. Mana takdir dah. Habis itu. Kata musannif rahimahullah taala dan sah. Ni nama masuk isi dah. Nampak lah. Dan sah mengambil wuduk. Ambil wuduk. Kecek asal Melayu dah. Ambil wuduk. Dan sah mengambil wuduk dahulu daripada istinja. Ini sebelum daripada istinja. Boleh kita ambil wuduk sebelum daripada istinja. Istinja ni apa? Istinja ni apa? Kecek bahasa kapun ni apa istinja? Bahasa kecing, bahasa berak. Tu istinja. Langki tau. Nak kau dia buat istinja. Asalnya istinja ni menuntut ti lepah. Buat wi lepah-lepah. Duk sako kuning tu bukan dia. Buat wi lepah-lepah daripada punggung tu. Buat wi lepah daripada batai tu. Tu orang panggil istinja.
Tak asal maknanya gitu. Maka kata dia, boleh wuduk sebelum daripada istinja. Tanya Abah Meh gitu. Abah Meh kali ni Allah yarham. Mula Abah. Mula Abah Meh. Ada, kita duduk dekat dengan dia. Lepas tu ada orang mari tanya. Orang mari tanya. Boh, ni boleh ke tak kita tak ada basuh berak lagi. Lepas tu kita ambil air semaya dulu. Dia kata boleh. Boleh. Lepas tu, hai pa, bila basuh berak, dia kena tepuh barang pula. Tepuh punggung tu pula. Bila tepuh punggung, batal lah pula. Baik tak somek lagi. Tu. Dia kata gitu. Dia kata, kayu dah. Kayu dah. Kayu dah. Nak basuh gosok kayu lah. Tak apa, tak mesti kena ambil tangan. Aduh. Yang kata dengan bula. Kayu dah ada ni. Kita basuh, kita gosok dengan kayu. We cuci gitu sudah. Jadi tangan kita tak tepur dengan kemaluan tu. Tak batal wudu. Pas suci isinya. Sebab tu dia suci, dia sah. Kita wuduk belum pada istinja. Tapi kalau tengah tangan pula, make ais maya sekali lagi. Yang tu bodoh kita. Bodoh juga. Tak pandang kira. Susuk tak ada, make kau pakai lapik dengan plastik. Basuh juga. Lapik dengan plastik. Jangan ambil tangan tepuk. Tak itu, air duk kurang ni. Tak itu ke? Tu. Dia hak tak reti tu. Kau je pakai kira tu, otak dia. Tak boleh make. Basuh berak dulu. Lepas ais maya, tak kira kena nak basuh pula. Ayah kata. Tak boleh. Dia kira dia tak boleh mula lagi. Dia tak reti tu. Tak reti, dia pakai tak boleh mula lagi. Tu pedah orang mengaji. Habis itu. Dan sah mengambil wuduk sebelum daripada istinja. Bersalahan dengan tayammum, kata dia. Ni buat takdir tak apa tu. Kalau kita ngaji hak Arab tu kena takdir. Hak Melayu pun super. Bersalahan tak lagi ni. Takdir atau bersalahan ni. Ini bermula wuduk itu. Bersalahan dengan tayammum. Bersalahan dengan tayammum. Lepas tu bila kata bersalahan, kita buat taprek pada berkhilaf tak? Maka, hubung. Maka, buat kita. Maka tayammum itu tidak sah ia sebelum daripada istinja. Tu. Habis itu, tak sah. Tayammum nak buat belum pada basuh berak, basuh kecing tak sah. Kalau turut ibarat shadow out tu nampak satu wajah je. Kalau kita ngaji kitab lagi, benda ni ada khilaf. Hak kata tak sah ni kau yang asah. Kata tak sah. Ada satu kau lagi, sah. Supaya wuduk tu ada juga. Maka kena dobit tambah tak ni? Tidak sah ia sebelum daripada istinja, jadi atas kau yang asah. Atas kau yang terlebih sahih. Yang kau yang asah. Setengah ulama kata sah juga supaya wuduk. Hak muqabil bagi kau asah tu sahih. Bukan dah sahih juga. Kuat juga dalil dia. Cuma hak nu kuat lagi. Tu ya dah. Tu kepek-kepek boleh lah. Tu. Nak jauh. Lepas tu nak tayammum lagi. Kena hungam hari ni pula. Ambil ais maya dulu. Kau tayammum lagi. Kalau dulu. Baiklah. Tayammum dulu. Kau basuh lagi. Tu. Kau basuh berak lagi. Ya malah ke apa. Tayammum siap. Lepas tu kau basuh berak. Dia kata, kalau tayammum dah, lagi, tangan tu pakai basuh dengan air lalu. Dia kata, duduk dekat dengan sungai dah. Tu. Basuh berak. Lepas tu, pakai tayammum dulu. Tapi kena ingat kemaluan tu lah juga. Tangan saat ni tu. Faham tak?
Bila tangan pergi tepuh barang, batal tayamum tak juga, ya sepang wuduk juga. Ha tu. Sah, ni maknanya sah. Bersalahan dengan tayamum. Habis kat tu. Dan tempatnya, bermula tempatnya, tempat bagi wuduk tu, dia kata, bermula tempat wuduk tu. Kita nak wuduk di mana? Tempat mana hak kita guna berwuduk? Dan bermula tempatnya, tempat berwuduk tu, khabar. Tertentu, yang tertentu ia dengan anggota yang 4 itu jua. Tu. Cepak, cepak dia cak cong juga cepak anggota yang 4 itu jua. Mana anggota yang 4? Muka. Mana lagi? Tangan sampai siku. Mana lagi? Juzuk kepala mazhab kita Syafi'i. Mana lagi? Kaki. Kaki. 4 anggota tu jua. Tu. Lepas tu dilihat di segi hakikat hikmat dia, hikmat gapo pula disuruh basuh muka tangan, tengoklah kitab besar-besar ya. Gana kena basuh tangan. Sebab tangan ni nak pergi jamuh-jamuh. Apa dia kayu syurga ni. Apa semua tu. Muka macam-macam lah. Nak basuh benda tu. Ada hikmat-hikmat dia. Kita tidak sebut dah. Kita tengok kitab besar-besar pula. Ni besar cekak dah kitab Jawi ni. Ni bagi kitab Jawi pun besar cekak dah. Kitab ni. Maka kata dia, maka tertentu dengan anggota yang 4 jua kata dia. Dan tertegah menyentuh mishab. Kot tu pula. Semula pula mubtada tu. Dan tertegah mubtada semula. Jadi dan sungguhnya tertegah. Tertegah ni bahasa kita apa? Tak boleh. Tidak boleh. Dan tertegah, yakni tidak boleh menyentuh mishab. Tertegah oleh menyentuh mishab. Mishab ni Al-Quran lah. Tak boleh sentuh Quran. Tertegah oleh menyentuh mishab. Menyentuh tu dengan tangan. Menyentuh dengan tangan. Masalah. Jadi tertegah menyentuh mishab dengan tangan. Kok mana tak faham lagi weh. Tertegah apabila diambil wuduk padanya jua. Apabila diambil wuduk padanya pada tangan tu jua. Jua jadi sahaja. Faham tak? Apabila diambil wuduk pada tangan saja. Apa makna? Jadi tak sempurna wuduk lagi. Kita basuh tangan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Basuh muka siap. Nawaitun wudu'a faddan lillahi ta'ala. Basuh muka. Lepas dah basuh muka, basuh tangan pula. Tak sudah lagi. Lepas tu dia mahu hei, tolong pergi Quran tak? Kawan nak masuk yang ambil tak? Hei, Quran. Tak apa. Kita pun ambil tangan tu, pergi Quran. Boleh tak? Tak boleh. Apa basuh dah tangan? Tak boleh lagi. Walaupun basuh tangan dah sekalipun. Ni tak reti je tau. Tak apa. Ambil tak apa dulu. Tu. Nak tak tapala tak boleh tak sapu lagi. Tengok tu ada. Tak tapala tak boleh. Dia bodoh. Dia degi apa itu. Kalau turun tu, jijak pun tak boleh. Tengok tu. Memang tak masuk kaki. Dia tak kira lagu tu. Tengok molek. Kata dia, dan tertegah, yakni tidak boleh menyentuh mishab Quran. Menyentuh dengan tangan. Tak boleh sentuh lagi dengan tangan masalan. Kita kena kait dengan masalan. Sebab tu kadang-kadang orang kata, kalau gitu, boleh tak atas. Bila kita sapu kepala dah, tak kepala boleh. Supaya tu juga. Tak boleh. Kalau tak sempurna wuduk lagi, tak boleh. Nak sentuh mishab. Kot tu. Dan tertegah menyentuh mishab dengan tangan apabila diambil wuduk padanya pada tangan jua. Apa jua? Yakni tidak sempurna wuduk lagi. Mana kata? Tidak sempurna wuduk lagi kak? Tak boleh kita nak tepuh mishab. Nak tepuh Quran tak boleh. Baca tak ada apa. Baca tak ada apa. Tak ada asmaya pun dia boleh baca. Sentuh je larang. Lain pada kata ada hadah besar dia. Hadah besar ni nak baca pun tak boleh. Ya besar telajak hadah.
Sampai kebaca pun tak boleh. Yang ada kecil tak apa. Nak sentuh je tak boleh. Tu. Ambil wuduk padanya jua. Sebab apa tertegah? Kau dulu. Sebab apa tertegah? Ni ilak pada tertegah. Kerana apa tak boleh berwuduk, tak boleh sentuh Quran lagi, padahal kita basuh tangan dah, tak sudah lagi wuduk, tapi basuh tangan dah, tak boleh tepuk Quran lagi. Kerana apa tertegah? Ni ilak pada tertegah ni. Kerana, kata dia, sebab kerana harus menyentuh itu disyaratkan hasil taharah yang sempurna. Dia kata dia. Kerana harus bermula harus menyentuh. Boleh sentuh Quran itu. Kecek takdir lah tu. Kerana harus menyentuh, jadi harus menyentuh akan mishaf itu, disyaratkan. Kalau kita ngaji mubtada khabar ke, harus tu mubtada, disyaratkan tu khabar. Kerana bermula harus menyentuh Quran itu, disyaratkan hasil, disyaratkan dia tu dengan hasil, dengan terjadinya taharah yang sempurna, suci yang sempurna. Kena sempurna taharah barulah boleh sentuh. Maka kalau basuh tangan saja tak sempurna taharah lagi, tak boleh sentuh. Tu yang makna. Syarat. Supaya semaya, nak semaya kena syarat taharah yang sempurna. Lama tak basuh kaki lagi, dalam takbir dulu. Takbir dulu. Tu. Lepas tu baca tekan belum rokok, halau kaki dia mau basuh. Kau rokok. Tak boleh. Dia kena hasil taharah yang sempurna dulu. Barulah boleh melakukan benda tu. Dah. Ni musana yang misal dengan tayammu, dengan sentuh Quran. Kalau sentuh Quran ni dia boleh tepuh anggota-anggota ni. Semaya ni dia tak ada tepuh apa dah. Dia kena guna stay tubuh lalu dah. Dia kena guna pakai guna misal dengan hak ni. Cukup dah. Disyaratkan hasil taharah yang sempurna. Dan padahal dia kata, padahal tiada didapatnya padanya. Pula dah. Padahal tiada didapatnya. Maksud tiada didapat. Yang ni belum didapatnya. Rujuk kepada taharah yang sempurna. Padahal belum didapat akan taharah yang sempurna. Tak ada didapat padanya pada basuh tangan saja tu. Padanya pada basuh tangan saja. Dobik melek weh kita ni weh. Kalau kita basuh tangan saja, adakah sempurna dak gitu taharah kita ming? Sempurna dak gitu taharah kita? Halik. Tu. Kita basuh tangan saja, sempurna dak lagi taharah? Dak lagi. Tu dia kata, padahal belum didapat lagi taharah yang sempurna pada basuh tangan saja tu. Nak boleh sentuh Quran, kena hasil taharah yang sempurna. Lepas tu, basuh tangan saja, ada taharah sempurna dak lagi? Dak lagi. Ya nak ayat gitu ya. Allahu Akbar. Payah dah. Payah tak? Payah juga dah. Payah bang. Payah tak? Pang ni. Payah tak? Ya nak? Ya nak? Payah juga. Ya. Ya. Mana? Benar. Lagu mana? Kita sebelum pada kita mandi wajib tu kita ambil air semaya dulu. Lepas tu air semaya hak mana? Dia kata bila air semaya dah boleh sentuh ayat Quran ke tak? Boleh sentuh Quran tak gitu kau tu. Tak nak dok kira air semaya tak air semaya. Ya kayak gini. Kalau kita kata kita keluar mani ketika duduk, tidur, tetap pakai punggung. Masalah. Kita ambil air semaya siap. Lepas tu
Bila keluar air mani keluar tu hadas besar je, tak membatalkan wudu. Dia tak batalkan wudu. Kerana tapi dalam hal tak batal wudu tu pun dia kena wajib mandi, kerana dia mewajibkan benda yang terlebih besar daripada dua perkara tu. Supaya, maksud supaya. Boleh ke tak? Satu masalah. So, situ. Kalau orang kampung tanya. Pasal laginya, lepas tu, bila ambil wuduk dah, lepas ambil air semaya, apa siap berwuduk siap dah, lepas tu bila mandi wajib dah kena ambil air semaya dah lagi. Pula dah. Pamit dah tak ni? Pula. Situ. Dua. Satu lagi. Pak kalau tak ambil air semaya ni mula lagi. Lepas tu ambil air semaya, apa bila mandi wajib dah. Lepas pada tu kena ambil air semaya dah lagi. Wajib ke tak? Tiga. Siap je lah belakang tu. Dia belakang tu. Kena ming. Ada mengang. Tu. Dia tanya tu benda hak depan dah tu. Dia tanya bagi hak depan tu ada. Muka depan tu. Tak boleh putus. Nak tahu nanti. Ada dah. Air semaya yang kita amal air semaya tu power yang qadar mana? Tu nak tanya situ je. Power air semaya tu, kekuatan power air semaya tu sehingga boleh tepuk mishab ke mana? Kena wasu. Tengok banyak tar dah tu. Ada banyak tar tu ayah lah. Tengok depan. Ni malak dah ni. Orang sikit belum pada nak ada. Ni tanda-tanda tu nak pergi. Lek agama juga dah tu. Ya sikit dulu. Padahal kita ada depan dah. Soalan tu ada depan dah. Tapi you sikit mari tanya. Tanya pak tu. Dia kata depan ada. Depan ada nanti start. Kalau jawab selalu tu di depan tu tak lazat lah. Ngaji tahu dah. Dia ada, dia tak ada nak jawab selalu. Hak tak ada lain ni. Kalau hak boleh jawab tu. Tu. Alih putus lah piang, tak sebi piang putus. Nanti dah. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dia kata bahkan na'am, bahkan ini tetapi tetapi sungguh pun, dia kata sungguh pun tegah serta mishab sebelum wudu, sebelum sempurna wudu. Tulis itu pada bahkan tu, yakni sungguh pun ditegah menyentuh mishab, sungguh pun ditegah menyentuh mishab sebelum sempurna wudu, sebelum sempurna wudu, tetapi harus baginya ila akhirih, tetapi harus baginya. Itu maksudnya terjemah ni bahkan diambil daripada na'am. Na'am bukan bal dak. Bahkan di sini daripada na'am. Apa je? Sungguh pun tegah serta sebelum pada sempurna wudu. Ting juga ham ti cecap an Quran tu Quran kon ti nam lamaจะเสร็จสมบูรณ์แต่ว่า bahkan แต่ว่า tetapi harus baginya, bagi seorang yang berwuduk tu boleh, harus bagi dia menyentuh mishab kemudian daripada wuduknya. Tak apalah hak ni dah. Ni depan hak nak. Dia kata harus baginya, bagi yang berwuduk tu harus menyentuh mishab, menyentuh Quran, menyentuh kemudian, yakni selepas daripada wuduknya, wuduk seorang yang sempurna tadi. Wuduknya, wuduk bagi seorang, wuduk yang sempurna. Boleh serta lepas pada berwuduk. Dan dahulu, jadi dan sebelum daripada istinja. Hak nak sining ya. Sebelum daripada istinja. Tak ada bahasa berak lagi. Ambil air semaya dulu. Siap belakang air semaya. Ya boleh ke dah. Ambil air semaya belum pada bahasa berak. Boleh. Lepas tu, bila air semaya tu siap dah. Boleh tepuk Quran dah. Tak ada bahasa berak lagi. Tak apa.
ยังไม่ล้างเลย ยังไม่ล้างแต่อันนั้นละหมาดเรียบร้อยแล้วถือได้ setengah orang cuma lagi ni aku tak basuh berak lagi nak basuh tak sedap pergi Quran padahal air semaya ada dah tak apa dah nak pergi Quran jangan air tangan dah taik sudah lama tangan pun tak nak basuh lagi tak boleh dah dia najis tu lah pula sah wuduk tapi najis dah ada tu suku pula tapi masalah banyak lah air siapa tu dia kena najis air tu memang najis dah betul tu kira lain pula lah tapi kalau kira mari kata kalau mi air semaya siap dah walaupun tak istinja lagi boleh dah sentuh Quran tu gitu ya nak oyak kalau tak sudah air semaya lagi nak tepuk Quran tak boleh tapi kalau air semaya siap belaka dah tepuh tak apa walaupun tak ada basuh berak kecing lagi pun dia nak ayat gitu je nampak dah tepuk Quran lepas tu semaya boleh ke tak semaya tak boleh sebab najis dah ada tu kena basuh dulu tepuk Quran tak apa dah tapi semaya tak boleh semaya tak boleh lagi sebab apa sebab tak basuh berak kecing lagi nampak tak Ming? Tak apa dah. Pukul apa dah weh? Piang nampak duk tengok je. Pak Su pun duk gelipak. Itu tak apa ni baca siapa Zuhur. Tanya. Kulah 15. Tak apa dah insya-Allah kita lepas dah ni ngaji terus dah lah. Nak baca semata lah. Ngaji terus, ngaji dah. Lepas tu rasa nak mula awal-awal sikit. Kita lah ni lajak pergi sampai 10. Kalau mula 9, setengah, 10 sedia ataupun 9, 15. Lah no. Oleh sudah awal sikit dah. Lepas tu nak tambah kita stay hak dia nak baca masalah muafiq masbuk tu nak baca sikit. Alah tu. Dia wasa ada juga tak ada reti bab tu. Ambil hak daruri dulu. Hak pasal koyak boleh makan lalu. Hari tahu mula hari Rabu. Hari Rabu. Masa tu duk kira lagi lepas pada hak babo ke lepas zuhur tu. Ataupun masa nak kira semula. Tapi nak baca titik hari juga hak tu masa Rabu. Ya sikit je kan. Kita baca habis sekali lagi. Mana-mana. Kalau capur hak tu tak boleh dah. Lah, khoma halahan. Air gak halahan. Capur dengan air gak hak tu biasa. Bagi cukur tu. Mana? Hak tu tak boleh. Tak boleh. Hak tu najis suku. Kalau campur dengan mana? Tu hak najis tu. Hak ni masalah dimasuk ni masuk benda yang suci ni. Kena kait dak sat ni Kait ke tak? Sama ada dimasukkan tengok. Sama ada dimasukkan dalamnya suatu tu kait tak lagi? Suatu yang suatu yang suci. Atau tiada, jadi tiada dimasukkan suatu. Adapun kalau masuk najis di mula tak boleh. Akan suatu, jadi suatu yang suci tu. Suatu yang suci kait dengan suatu yang suci tu. Lihat dah tu. Sama ada dimasukkan dalamnya suatu yang suci atau tiada. Kita masuk kayu untuk mencepatkan akan dia masalah dah. Masuk kayu atau tak masuk kayu, hak tu suci semata-mata. Tapi kalau masuk najis di mula hak tu tak jadi suci. Tak jadi suci. Bila mana? Mana? Ya suci, ya suci. Ya suci teka dekat rebu dah. Walaupun dia dimabuk. Tapi suci. Suci. Tu. Habis itu.
Dah. Sekat tu dulu. Kemudian kata bermula perkataan wudu tu terhingga pada taksir tu pada. Bermula perkataan wudu terhingga di dalam 5 taraf. Mana 5 taraf? Satunya yang mewajibkan wudu, keduanya dan fardunya, dan ketiganya sunatnya, keempatnya dan makruhnya, kelima dan syaratnya. Semua 5 taraf. Bila kecek bab wudu, tilik 5 segi. Tilik kot 5 tilik ke. Mong ni hamum. มาพูดถึงwudu มองกันใน5 มุม tilik pada 5 segi. Tilik di segi benda yang mewajibkan wudu. Tilik di segi rukun wudu. Tilik di segi sunat wudu. Tilik di segi makruh wudu. Dan tilik di segi syarat-syarat sah wudu. Banyak tilik. Mungkin nak sebut belakang 5 segi tu. Ada 5 tu. Sebab itulah kitab fiqh ni bila sebut tu babul wudu ai. Babul wudu, babul fi bayanin wudu, takdir dah. Ai fi mujibihi wa furudihi wa sunanihi wa makruhatihi wa syurutihi. Dia sebut 5 hari. 5 lalu dah. Bila sebut kata bab wudu, 5 perkara tu kecek. Nak kecek 5 perkara tu. Masa yang sebut depan ni InsyaAllah lah. Wallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yustajab wa nas'aluka 'uluman nafi'an rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا